Hai, ini Izzati, Farah dan Farzana. Jadi hari ini kami akan menceritakan kepada anda sesuatu topik yang sangat menarik. Jadi stay tune, selamat menonton. Hai semua. Okey, kelas hari ni lain sikit daripada kelas-kelas yang lain. Kelas hari ni akan mulakan pengajaran dengan memberikan teka-teki kepada anda semua. Anda semua perlu menjawab teka-teki yang bakal ditunjukkan sebentar lagi. Okey, hari ni saya nak buat teka-teki dengan menggunakan bekas, cardboard dan duit shilling. Okey, first saya nak letak cardboard ni di atas bekas. Kemudian saya akan letak duit shilling di atas cardboard. Sekiranya saya tarik cardboard ni, apakah yang akan berlaku dekat duit shilling ni? A. Adakah duit shilling ni akan bergerak bersama dengan cardboard? B. Adakah duit shilling ni akan jatuh di luar bekas? C. Adakah duit shilling ni akan jatuh di dalam bekas? A, B atau C? Okey, saya harap jelaslah penerangan saya mengenai teka-teki tersebut. Okey, apakah yang anda rasa akan berlaku dekat duit shilling atas ni? Saya tarik cardboard ni. Adakah A, B atau C? Kalau Ana jawab apa? B. Kalau Farah? Saya rasa A. Okey, malang sekali kedua-dua jawapan salah. Tapi tak apa, kamu bagus mencuba. Okey, mari kita saksikan apa yang akan berlaku dekat duit shilling ni kalau kita tarik cardboard ni. Okey, basically aktiviti ni anda boleh try kat rumah kalau tak percaya. Okey, saya tarik kuat dia. Nampak? Apa yang jadi? C jawapan dia. Duit shilling jatuh ke dalam bekas. Okey, macam mana boleh jadi? Apa konsep yang terlibat? Adakah magic? Okey, saya akan pas kepada Farah untuk terangkan. Semua, so saya Farah. So, macam mana teka-teki tadi? Dapat jawab betul atau tidak? So, okay, macam mana situasi itu boleh berlaku? Adakah ia magic? Semestinya bukan. Itu adalah disebabkan oleh satu konsep fizik yang dipanggil inersia. So, apa itu inersia? Jom saya terangkan. Okey, daripada magic yang dibuat oleh Izzati tadi, kita tahu bahawa inersia menyebabkan objek menentang tindakan yang cuba mengubah kedudukan asalnya, iaitu keadaan pegun. So, apa itu inersia? Jom kita lihat. Inersia adalah kecenderungan sesuatu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya, sama ada pegun atau bergerak dalam garisan lurus dengan halaju malar. Okey, konsep inersia ni dapat dijelaskan melalui hukum Newton pertama, iaitu hukum Newton pertama menyatakan bahawa sesuatu objek akan terus berada dalam keadaan pegun atau terus bergerak dengan halaju malar jika tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. So, di sini, apakah daya luar? Maksud daya luar adalah daya paduan bukan sifar yang bertindak ke atas objek untuk menyebabkan perubahan kepada keadaan asal objek tersebut. So, okey, terdapat dua jenis inersia. Inersia pegun dan juga inersia gerakan. Inersia pegun adalah objek menentang sebarang perubahan-perubahan terhadap keadaan pegunnya. Manakala inersia gerakan merupakan kecenderungan objek untuk bergerak menentang daya yang cuba menukarkan halaju atau arah gerakannya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada hubungan inersia dengan jisim. So, inersia sesuatu objek dipengaruhi oleh jisimnya sahaja. So, di situ kita boleh lihat semakin besar jisim sesuatu objek,
semakin besar inersia, maka semakin sukar untuk menggerakkannya atau menghentikannya jika ia dalam keadaan bergerak. Kemudian kita boleh lihat satu contoh di sini di mana terdapat dua bekas, satu mengandungi pasir dan satu tidak mengandungi sebarang bahan. So, kita akan dapati bahawa jika kita cuba untuk menggerakkan kedua bekas ini, kita akan dapati bahawa lebih sukar untuk menggerakkan bekas yang mengandungi pasir berbanding bekas yang kosong. Begitu juga dengan sebaliknya, jika kita telah menggerakkan kedua bekas ini, kita akan dapati bahawa lebih sukar untuk kita menghentikan bekas yang mengandungi pasir berbanding bekas yang tidak mengandungi sebarang bahan. Hal ini kerana seperti yang saya katakan tadi, bekas yang berisi pasir dengan jisim yang lebih mempunyai inersia yang lebih besar, maka inersia tersebut akan memberikan tentangan yang lebih besar untuk menentang usaha untuk mengubah keadaan asalnya, iaitu daripada pegut kepada bergerak. So, di sini kita dapat simpulkan bahawa jisim yang lebih besar akan mempunyai inersia yang lebih besar. Okey. So, inersia sebenarnya bukanlah sesuatu kuantiti fizik, tapi satu sifat jisim yang boleh kita gunakan untuk mengukur jisim. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan inersia. Terdapat dua kesan inersia, kesan positif dan juga kesan negatif. So, antara kesan positif adalah seekor kucing dapat mengeringkan badannya. Seperti kita lihat di animasi ini. So, kesan negatif adalah kemalangan jalan raya yang teruk. Okey, seterusnya kita kembali kepada Izzati. Okey, berdasarkan penerangan Farah sebentar tadi, sedikit sebanyak anda telah mengetahui tentang konsep inersia. Berbalik pada aktiviti yang saya buat tadi, kalau saya letak duit shilling atas ni, bila saya tarik cardboard ni, duit shilling ni berdasarkan konsep inersia, dia nak mengekalkan keadaan pegunnya. That's why bila kita tarik cardboard, dia stay di sini dan dia akan jatuh ke dalam bekas. Okay, supaya anda lebih nampak apa yang terjadi dekat duit shilling ni, sebab saya tarik tadi dalam keadaan laju kan, saya akan sediakan video slow motion untuk anda semua supaya anda dapat lihat perubahan yang berlaku dekat duit shilling. Mari kita saksikan. Apakah aplikasi inersia? Kita dapat banyak aplikasi inersia dalam kehidupan harian kita. Contohnya, kalaulah hujan, bila anda pusing payung, adakah air hujan tu akan stay atas payung tu ataupun air hujan tu akan terkeluar seperti ini? Okey, untuk penerangannya pasal payung dengan air ni based on konsep inersia. Okey, first air tu ada atas payung, so di dalam keadaan pegun. Bila kita rotate, kita force dia untuk bergerak, tapi dia tak nak, dia nak stay dalam keadaan pegun based on konsep inersia. That's why dia terkeluar daripada payung tu. Okey, untuk aplikasi inersia yang kedua, saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Jadi sebelum tu mari kita menonton video. Ini lembu-lembu yang berkeliaran di Bukit Tinggi pada 11 siang tadi mula pulang ke kandang jam 5 ke 6 petang. Ada yang dihalau. Ada yang dihalau oleh pengembala, ada juga yang pandai pulang sendiri. Situasi seperti ini boleh terjadi kepada sesiapa. Okey, apa yang anda akan buat sekiranya anda dikejar oleh lembu? Jangan risau, jangan takut kerana cikgu ada penyelesaiannya. Jadi, untuk menyelamatkan diri anda daripada dikejar oleh lembu, anda perlu melarikan diri dalam keadaan zigzag.
Hal ini kerana lembu mempunyai inersia yang besar. Jadi, apabila kita lari ikut zigzag, lembu sukar untuk mengubah arah pergerakannya kerana lembu mempunyai inersia yang besar. Jadi, inersia yang besar susah untuk berhenti. Jadi, anda terselamat daripada dikejar oleh lembu. Okey, untuk aplikasi yang seterusnya, saya serahkan kepada Cikgu Farah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada aplikasi yang ketiga. Okey, di sini saya ada sebotol sos tiram. So, aplikasi yang ketiga ni akan menyebabkan atau memudahkan sos ini keluar daripada botol tersebut. Jom kita cuba. Nampak bukan? Okey, bagaimana situasi ini boleh berlaku? Mengapa sos lebih mudah keluar apabila botol digoncangkan ke bawah dengan kuat dan diberhentikan secara mendadak? Okey, hal ini berlaku kerana sos di dalam botol itu cuba mengekalkan keadaan asalnya iaitu turun ke bawah dan apabila botol itu diberhentikan serta-merta. Seterusnya kita akan pergi kepada cara untuk mengurangkan kesan inersia yang akan diterangkan oleh Farzana. Hai! Okey, tadi kita dah belajar pasal apa itu inersia. Jadi, macam mana kita nak kurangkan konsep inersia tu dalam kehidupan seharian? Pernah terfikir tak? Jom ikut cikgu. Lose trust. Right wrong. Easy pop. Okey. Untuk situasi yang pertama, semasa kita berada dalam kereta. Rajah yang seterusnya menunjukkan beg udara yang digunakan di dalam kereta. Jadi, pernah tak anda terfikir, kenapa kita pakai beg udara tu? Apakah tujuannya? Jawapannya ialah, apabila berlaku kemalangan, kereta akan terhenti dengan tiba-tiba. Pemandu akan terhumban ke hadapan disebabkan oleh kesan inersia. Beg udara akan menghalang pemandu dari menghantuk sereng dan dashboard kereta yang menyebabkan kecederaan. Okey, untuk situasi yang kedua, kita tengok kepada reka bentuk lori tangki. Jadi, macam mana kita nak kurangkan konsep inersia dalam reka bentuk lori tangki? Okey, tengok dekat sini. Kenapa struktur besi kukuh ada dekat belakang kepala lori? Supaya dapat melindungi pemandu daripada kesan inersia pada muatan belakang yang dibawa oleh lori. Kenapa tangki minyak dibahagikan kepada beberapa bahagian supaya menjadi tangki yang kecil? Sebab apa? Pernah tak anda terfikir mengapakah dan apa tujuan pembahagian tangki itu kepada beberapa bahagian kecil? Jawapannya ialah bahagian yang kecil digunakan membahagi jisim kepada beberapa bahagian yang kecil. Jadi jisim yang kecil akan mempunyai inersia yang kecil. Oleh itu, lori menjadi lebih selamat apabila berlaku pelanggaran. Sekian saja daripada saya, Cikgu Ana, Cikgu Farah dan Cikgu Izzati. Semoga penjelasan kami tentang inersia pada hari ini dapat membantu anda semua. Stay safe dan jumpa lagi. Assalamualaikum.